Hey guys, apa khabar semua? Selamat datang kembali ke YouTube channel saya, Jom Belajar TV. Saya Mr. Shankar dan hari ini adalah something yang special untuk pelajar KBSM. Sebab kita nak cakap tentang topik bumi sebagai sfera, Earth as a sphere. But sebelum kita mulakan, saya nak bagi tahu kamu, hujung video ini saya ada special benda untuk awak nak score dalam topik bumi. So, stay until the end of the video. Satu topik yang selalunya pelajar kata topik ni susah, tak boleh skor. Ini adalah topik yang 90% pelajar tidak akan jawab dalam SPM. Kenapa? Mereka kata topik ni susah. But guys, let me be very realistic dengan awak. Pelajar ni ada dua jenis pelajar dalam SPM. Satu yang rasa macam masa tu lama sangat. Pelajar macam ni, mereka tak tahu nak jawab lah. Sebab tu mereka rasa masa tu lama sangat. Tapi ada satu lagi jenis pelajar yang mereka rasa mereka ni tak cukup masa dalam peperiksaan. Kenapa? Dia tahu banyak maklumat dan dia boleh jawab semua soalan yang ada dalam peperiksaan dan dia rasa tak ada masa. Kekangan masa adalah cabaran utama dalam peperiksaan SPM kamu. So, jom kita fokus tentang bahagian B sekejap. Alright, dalam bahagian B, kertas matematik, kamu akan diberi 5 soalan, kamu kena jawab 4 soalan. Daripada 5 topik yang diberi, topik pertama topik graf. Kamu kena lukis graf. Topik kedua adalah topik penjelmaan. Penjelmaan tu tak payah lukis, bolehlah buat jawapan dengan cepat, no problem. Topik ketiga adalah topik statistik. Kamu kena lukis graf. Topik keempat adalah topik plan. Kamu kena lukis gambar. Topik kelima adalah topik bumi sebagai sfera, di mana kamu tak payah lukis gambar apa-apa, just terus boleh buat jawapan tu. Alright. Kalau kamu fikirkan secara logik, kalau kamu abaikan topik bumi sebagai sfera, kita ada 4 lagi topik. Daripada dalam 4 topik ni, 3 topik kamu kena lukis guys. Bumi tak payah lukis, penjelmaan tak payah lukis. Tapi 3 topik yang lain, graf, statistik dan juga kamu punya plan, kamu kena lukis. Guys, yang mana ambil masa yang lama? Lukis ke kira? Lukislah ambil masa yang lama. So, kamu tengah mengambil risiko yang besar di mana 3 topik yang kamu buat tu kemungkinan tak akan ada masa yang secukupnya untuk lukis. Apa yang kamu kena fikirkan adalah kamu prepare untuk semua 5 soalan dan ikut masa, kamu abaikan soalan yang kamu rasa kamu tak nak buat. Topik bumi, Earth as a sphere adalah satu topik yang sangat mudah. Boleh dapat markah begitu je. Begitu. Boleh dapat markah. Janji kamu kena faham dengan betul-betul. Masalah dalam topik ni bukan kamu tak boleh jawab. Sebenarnya kamu nak fahamkan tu adalah satu benda yang mencabar. Kalau kamu dah faham, kamu dah boleh jawab. There is no problem. It's all depend on berapa banyak effort yang cikgu letak untuk buat kamu faham topik itu. Dalam video ni, saya nak jawab soalan bumi yang pernah keluar dalam SPM guys. Saya nak buat tahun 2017, 2018 dan 2019. 3 years yang terkini. Saya nak ambil 3 tahun yang baru-baru ni habis. Saya nak buat topik bumi dan saya akan buat dengan cepat. Kamu boleh tengok macam mana saya buat topik ini. So guys, tanpa buang masa, jom kita mulakan soalan peperiksaan sebenar bumi sebagai sfera. Let's do this. Alright guys, jom kita lihat soalan ni. Ini adalah soalan SPM sebenar. Yang ni adalah soalan SPM tahun 2017 guys. Yang ni adalah SPM tu 2017. Okay, saya nak buat soalan ni baca dalam bahasa Inggeris sebab dia punya arah ni west dengan barat, east dengan timur. Kalau saya guna dua-dua bahasa, dia akan mengelirukan. So, saya nak buat dalam bahasa Inggeris but saya akan explain juga dalam bahasa Melayu. Don't worry. So, jom kita lihat berapa laju kita boleh buat soalan ni. Let's start the time. Okay, diagram 10 shows 4 points J, K, L and M on the surface of the earth. Maksudnya dia ada 4 titik J, K, L dan M atas permukaan bumi. Itu sajalah. ML is the diameter of the parallel of latitude 50 degree north. Okay, parallel of latitude maksudnya selarian diameter, selarian latitude. Diameter selarian latitude 50 darjah utara. So, M dan L, yang ni adalah diameter lah. Diameter selarian latitude 50 darjah utara, maka latitude dia adalah 50 darjah utara ataupun saya tulis dalam bahasa Inggeris 50 degree north. Itu dia punya latitude dia lah. Latitude dia 50 degree north. Okay. Kita tengok saja soalan. Dia terus dah pergi kepada soalan dah. Kau nampak tak? Ini saja maklumat dia bagi. Dia terus pergi untuk soalan dah. So, A dia kata apa? State the coordinate of J. Dia nak lokasi J. So, J dekat mana? J dekat bawah sini. Okay. Kalau J dekat bawah sini, dia punya latitude adalah 70 selatan, south. Dan dia punya longitude adalah 20 west. So, saya akan buat apa? 70 south and then 20 west. Guys, sudah habis. 2 markah lah untuk kamu tulis jawapan macam tu je. Dia punya location sama macam X dan Y. Senang je. Let's go to B pula sekarang.
calculate the shortest distance in nautical miles. Okay, shorter distance maksudnya jarak terpendek lah. Okay, jarak terpendek from L to M measured along the surface of the earth. So maksudnya dia nak daripada L pergi ke M. Ni L, ini pergi ke M. So dia nak shortest distance. Kita tak boleh kira jarak dia seperti ini sebab shortest distance tu jarak dia mesti melalui kutub utara ataupun kutub selatan. Mana-mana yang pendek itulah kita akan ikut. So kalau kamu ikutkan soalan ini, dia ada pada 50 degree knot. So kalau 50 knot dia 100, dia punya sudut dekat atas adalah 80 darjah guys. Itu saja, 80 darjah. So all you need to do is 80 darab dengan 60, kamu akan dapat 4,800 nautical miles. Sudah habis, itu you punya jawapan. 4,800. Sebab apa? Dia punya ukuran dekat shortest distance macam tu lah. Kita guna teknik ukuran shortest distance yang saya buat. Alright? Okay, next kita tengok C pula. C dia kata calculate the shortest distance. Ni pun shortest distance juga. In nautical mile from J to K. Mana J dan K? Ni J dan K. Okay, dia nak shortest distance juga. Measured along the common parallel. Okay guys, kalau dia kata measured along common parallel of latitude, inilah dia cara dia. You kena pergi dari kiri ke kanan. Walaupun you boleh pergi bawah dan naik atas, tak boleh buat macam tu. You mesti kena pergi dari kiri ke kanan. Itu dia panggil sebagai along the common parallel of latitude. Dalam bahasa Melayu dia kata selarian latitude. Okay, selarian latitude. So kalau kamu nak ikut jarak ni, so kamu kena tahu dia punya longitude ni berapa. Longitude ni 20 west, yang ni adalah 120 east. So dia punya beza sudut adalah 140 degree. Itu beza sudut. Kalau beza sudut 140, kita darab saja dengan 60 dan darab dengan cos latitude. Cos berapa dia punya latitude ni? Latitude ni 70 darjah south kan. So darab dengan cos 70 lah, itu saja. So apabila kita buat ni, tekan dalam kalkulator, 140 darab dengan 60 darab dengan cos 70 terus, kita akan dapat jawapan 2872 97 nautical mile guys. Itu adalah jarak dia. Sudah habislah jarak dia. Berapa markah ni? 3, 2, 5, 7 markah. Macam tu je sapu. Next kita pergi tengok D. Ni soalan aeroplane yang biasa dibuat. Okay, saya kecilkan sikit supaya kamu boleh nampak dengan jelas. Soalan aeroplane dia kata an aeroplane took off from L, flew due south to point P. So daripada L dia pergi ke P. Mana ada P? P kan dia tak bagi. Okay. The average speed of the journey was 800 knots. Okay. Dia punya speed. Okay. Cikgu tulis dekat bawah sini. Speed dia adalah 800 knots. Knots tu adalah unit nautical mile bahagi dengan time. Masa lah Speed dia 800 knot. Dan dia kata dia punya masa time adalah sama dengan 5.25 hour. Okay, itulah dia punya time. Alright. So, dia tanya awak soalan dia adalah apa? Okay, average speed 800, time taken for the flight 5.25. Calculate the latitude of P. Dia nak latitude P. So, kalau dia turun ikut south, dia kata south, turun ikut selatan, maksudnya dia mesti ikut longitude yang sama. Kalau dia ikut longitude yang sama, okay, maksudnya dia punya distance over time. Speed formula dia adalah distance over time. Okay, cikgu tulis Speed formula dia adalah distance over time. Okay, dalam gambar ini kita dapat distance bagi time. Distance dia kita tak tahu lagi berapa, tapi time kita tahu 5.25. Speed dia adalah 800 knot. Okay, kita sudah tahulah. So 5.25 darab dengan 800, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat distance 5.25 darab dengan 800. Kita akan dapat 4,200 adalah dia punya distance nautical mile lah. 4,200 nautical mile. So daripada 50 knot dia kena turun bawah 4,200 nautical mile. Maksudnya kalau kita nak tukar kepada sudut, bagi 60 kita dapat 70. Dia turun bawah 70 darjah, maka guys dia akan berada di, kalau 50 knot dia turun bawah berapa darjah? 70 darjah. Dia akan berada di 20 darjah selatan guys. Sudah habis 20 darjah selatan. Dia tanya apa soalan sekarang? Dia tanya hitung latitude bagi P kan? Latitude bagi P kan kita sudah dapat berapa? 20 darjah south. Guys, nampak tak berapa cepat kita buat soalan ni? That's it guys. Soalan ni sudah habis. Berapa markah tahu? Soalan ni 12 markah guys. 12 markah. Begitu je. Begitu je kita buat. Simple as that, you boleh siap. Alright, ini 2017. Jom kita lihat 2018 sekarang. Alright guys, soalan seterusnya. Ini adalah soalan SPM tahun 2018. Saya tak tulis ya, so tapi dekat sini kamu tahulah ni adalah soalan 2000 berapa? 18. So let's do this question now. Okay,
saya nak jadikan, okay, I cannot make it bigger. Kalau saya jadikan dia besar, kamu tak akan nampak dia punya gambar dekat bawah apa benda ni semualah, okay. So I want to make it a bit smaller so that you guys masih boleh nampak atas tu, but I will go up and down a bit supaya orang boleh clear lah. Okay, jom kita baca soalan ni. Dia kata diagram 12 in the answer space shows the location of point J, L and M which lie on the surface of the earth. J, L and M. Ni J, yang ni adalah M, yang ni adalah L. So dia sudah bagi tahu benda tu. Next dia kata apa? Next dia kata the longitude of M is 30 degree west. Longitude of M. Ini M. Inilah longitude dia. Longitude dia adalah 30 darjah west. Itu cikgu tulis dekat sini. 30 darjah west. Okay, itu adalah M punya longitude lah. Cikgu dah tulis. Okay, next dia kata apa? K is another point on the surface of the earth such that KJ is the diameter of the common parallel of latitude 45 degrees south. So, KJ is the diameter of the common parallel of latitude. Selarian latitude. Okay guys, common parallel of latitude maksudnya pada latitude yang sama. Itu maksud dia lah. Kalau dia diameter, ni dekat sini, J tu, K tu mesti sebelah corner sini guys. So di sini mestilah kamu punya titik apa? Titik K dan berapa koordinat K? 45 darjah south. Sebab yang ni pun 45 south, sini pun mesti 45 south. Dan ini mesti dia punya longitude. Longitude simple je. Kalau diameter, ni 50. Yang tu mestilah 130 darjah. Dan ini east, itu mesti west. Sudah habislah, itu titik K. Alright? Okay. Kita sudah pun tahu titik K. Sekarang KJ is diameter of the common parallel of latitude. Tengok soalan. Mark and label the point K on the diagram. Okay, mark and label. Kita sudah pun mark. Kita sudah pun labelkan. Itu adalah titik K awak. Next. Hence state the longitude of point K. Longitude of point K. Ini titik K. Longitude dia kita kan sudah tulis 130 west. Kita tulis je 130 west. Sudah habis. Itu jawapan. Berapa markah ni guys? 3 markah bang. Sapu je 3 markah. Okay, next kita tengok. Besarkan sikit. Dia kata L lies due north of M. L. Okay, betul lah. L ni lies due north of M dekat atas. Okay, lepas tu dia kata apa? And the shortest distance from M to L measured along the surface of the earth is 7,500. Okay, dia punya shortest distance tu 7,500. Maksudnya sudut darab 60 7,500. Maka beza sudut adalah 7,500 bahagi dengan 60 guys. 7,500 bahagi dengan 60 dapat 125 darjah kamu dapat. Kalau yang bawah ni adalah 45, yang tu 125, tolak dengan 45, kamu akan dapat 80 darjah. Ini adalah 80 darjah knot. Saya sudah tahu benda tu. Jom kita tengok soalan dia. Alright, dia kata 7,500 nautical miles. Calculate the latitude of L. Itulah apa yang kita buat tadi. 80 darjah apa? Knot. Itulah cara kita kira dia punya latitude guys. Simple as that. Alright, simple as that. Kamu kena faham benda ni betul-betul dulu, baru kamu boleh jawab macam ni. Bila kamu tengok saya jawab, kamu dah tahu saya ni boleh jawab dengan cepat. Kenapa? Sebab saya dah faham apa yang saya buat. Is there any technique untuk buat soalan ni? Tak ada guys. Actually there is no technique. The technique is to understand. Kalau kamu dah faham, semua ni adalah teknik lah apa yang saya gunakan sekarang ni. But the technique adalah memahami topik ini. End of the topic, saya akan ajar awak macam mana nak dapatkan teknik tu. Let's have a look at the next question sekarang. Continue the time. Alright. Calculate the distance in nautical mile from K due east to M. Okay, tengok dari K due east to M. So, mana K? Ini K due east. Maksudnya dia nak ikut selarian latitude. East lah. Ni kan north, south, west. Yang ni east kan. So, dia kena pergi ke arah east. Dari K, dia kena pergi ke mana? M. Alright, calculate the distance kan dia kata kan. Okay, measured along the common parallel of latitude. So, parallel of latitude maksudnya ikut garis yang sama je lah. So, K punya longitude dia adalah 130. M adalah 30. So, beza sudut dia berapa? 100 darjah. So, formula dia adalah kita akan buat 100 darjah darab dengan 60 darab dengan cos latitude. Latitude dia berapa? 45 kan? Kita darab je dengan 45. So, kita akan buat 100 darab dengan 60 darab dengan cos 45. Jawapan dia adalah saya akan dapat 4242.64 nautical miles. Itu jawapan dia guys. 4242.64 nautical miles. Okay. Mana ni. 4242.64 nautical mile. Batu nautika. Itu sajalah. Sudah siap soalan C. Jom kita lihat soalan D pula. Favorite punya soalan. Aeroplane. An aeroplane took off from K and flew due east to M. So, saya akan buat soalan ni macam mana. First step saya akan tulis daripada mana dia pergi ke mana. So, dari K, dia pergi ke mana?
Dia pergi ke due east to M. Dia pergi ke M. Okay, K pergi ke M ni lah. K pergi ke mana? M. Lepas itu dia kata, among the common parallel latitude of latitude, the average speed of the aeroplane for the flight was 750 knots. Okay, dia punya speed adalah 750 knots. Dia kata, lepas tu dia kata calculate the total time in hours taken for the whole flight. So, dia nak total time, masa saja. So, speed is equals to distance over time. Itu formula dia. Speed adalah sama dengan distance bahagi dengan apa? Time, masa dia. Alright. So, speed dia sudah bagi tahu kita berapa speed dia. 750 sama dengan distance kan. Tadi kita sudah cari K pergi ke M. Distance dia adalah 4242.64. So, 4242.64 bahagi dengan time. Kalau you nak time, apa kita buat? Kita ambil saja 4242.64. 4242.64 bahagi dengan 750. Jawapan dia adalah 5.65. So 5.66 lah, kita akan dapat 5.66 hours. Itu saja guys. Tapi sebenarnya dalam masa tu kamu tak payah bagi 5.66. Just bagi 1 decimal place sudah cukup. So logically speaking, 5.7 hours is just nice untuk dapatkan markah penuh guys. That's it. Sudah habis soalan ni. Ini adalah soalan SPM tahun berapa guys? 2018. That's how we do. Now let's go to the one more year, iaitu tahun lepas, 2019 sekarang. Alright guys, ini adalah soalan peperiksaan SPM tahun 2019 guys. It's 2019, last year, tahun lepas punya soalan. So jom kita lihat soalan ini. Alright, dia kata P is this, Q is this, R, V are 4 points which lie on the surface of the Earth. Dia kata the point R is due south from P. Okay, so guys, ini semua maklumat. Saya nak jadikan dia kecil sikit supaya kamu boleh nampak. Alright, so dia sudah bagi titik P dekat sini. Alright, ini adalah titik P dia sudah bagi. Okay, lepas tu titik Q pun dia sudah bagi. Alright, first saya akan tengok ada tak kaitan P dengan Q. Ada, dia ada pada latitude yang sama. 25 knot, 25 knot, dia ada pada latitude yang sama. Tapi tak apa, actually saya boleh buat soalan ni dengan terus tulis dia punya koordinat dia guys. So kita ada P 2570, kita ada 2550. So logically speaking, east kan, west east dekat sini. So kita ada Q dulu dekat sini. Kita akan ada titik Q, iaitu 25 darjah north and then 50 degree east kita akan ada. Lepas tu kita akan ada titik P dekat sini, di mana P adalah 25 north and then 70 degree east, dia ada dekat sini. Okay, titik P. Lepas tu dia kata R and V are 4 points on the surface of the earth. Dia kata point R is due south from P. Maksudnya point R tu ada dekat bawah P. So kalau dia R tu ada dekat bawah P guys, logically speaking, dia punya dia punya longitude tu mesti sama. Sebab dia ada dekat bawah, so dia punya longitude mesti sama lah. Okay, next dia kata apa? Dia kata PV is the diameter of the earth. PV adalah diameter of the earth guys. Bila dia kata PV tu diameter of the earth, you don't have to think about anything. Just letak saja V. Saya just tengah letak dia punya koordinat randomly. Kalau dia kata diameter of the earth, saya terus sudah tahu dia punya jawapan 25 darjah south, dan longitude dia kalau ni 70, yang tu akan jadi 110 darjah. Kalau east, yang ni akan jadi west. Sudah habis lah guys. Itu adalah diameter of the earth. That's it. Alright, 25 north, 25 south. Settle. Okay, next kita cuba tengok apa yang dia nak sekarang. Dia kata PV is the diameter of the earth. State the latitude of V. Latitude of V. Okay, inilah latitude dia guys. Latitude of V adalah berapa? 25 darjah south. Kita tulis je 25 darjah south. Sudah habis. Itu latitude of V. Next dia kata, given that the distance of P to R measured along the meridian. Okay guys, meridian maksudnya dia punya longitude. Itu kita panggil meridian So PR. Okay, yang tadi tu R kan, saya salah tulis P Okay, yang tu P dan yang ni adalah mesti R lah. R yang ada dekat south kan. Okay, so PR meridian is 2580. So maksudnya sudut darab 60 dapat 2580. So 2580 bahagi dengan 60, saya akan dapat 43 darjah beza dia. So yang ni kalau 25 darjah north, kalau diturun bawah lagi, so saya akan tolak dengan 43, 25, saya akan dapat 18 darjah. So guys, logically speaking, ini should be 18 darjah south. Itu dia punya latitude lah. Okay, kita baca soalan dulu. Belum baca soalan, kita terus buat je. Calculate the latitude of R. Guys, kan dah tahu tu lah apa yang dia nak. Latitude of R adalah berapa? 18 darjah south. Itu latitude of R. Sudah settle. Okay, next. C pula dia nak apa? Calculate the shortest distance in nautical mile from R to V. Mana? R pergi ke V. Inilah dia nak shortest distance. Okay. So shortest distance
on the surface of the earth. Okay, kalau shortest distance ni 25 south, ini 18 south, dua-dua pun south Kalau dua-dua pun south, kita akan buat 180 tolak 25 tolak dengan 18, saya akan dapat 137 darab dengan 60. Shortest distance is 8220 nautical mile. Itu adalah dia punya jawapan, guys. Okay, macam mana saya dapat? Sebab saya faham apa maksud ni. You pun boleh buat benda yang sama, guys. Okay, that's the shortest distance. Let's go for D pula, soalan aeroplane. An aeroplane took off from Q and flew due east to P. Daripada Q, dia pergi ke east, dia pergi ke mana? Dia pergi ke P. Okay, lepas tu, okay, kalau cerita aeroplane ni, saya suka buat macam ni tau. Saya akan tulis dia punya gambar dulu. Bukan gambar, direction dia, so senang sikit saya nak buat. Q flew due east to P. So, daripada Q, dia telah pergi ke P. Itulah apa yang saya akan tulis. Lepas tu due south to R. Okay, lepas tu dia pergi ke mana? R. Nampak? Dia punya cara dia pergi tu saya akan tulis lah. Baru saya akan nampak dia punya jawapan tu macam mana. So Q pergi ke P. Lepas tu P pergi ke mana? R. Lepas tu dia kata average speed of the aeroplane is 710. Guys, kalau dia cakap saja speed, terus buat formula. Speed is equals to distance over time. So speed dia adalah 710 equal to atas tu mesti distance, bawah dia mesti apa? Time. Dia mesti suruh awak cari time. Sebab distance tu something yang kita dah boleh cari dah. Alright, dia mesti suruh cari time. Betul tak? Kita tengok 710 knots. Calculate the total time. Kan saya nak cakap dia mesti tanya time. So distance ni kita memang dah boleh cari. So kalau nak cari distance ni, apa yang kita buat? Dari Q pergi ke P, berapa distance? Okay, ini Q, yang ini P. Apabila dia pergi, berapa distance? Dia ada pada latitude yang sama. So 50 east, 70 east, beza sudut dia 20 darjah. Darab dengan 60, darab dengan cos 25 sebab dia ada pada selarian latitude. So dia akan dapat 1087.57, guys. Yang ni adalah 1087.57. Itu adalah dia punya distance. Yang kedua pula, distance P pergi ke mana? R. Distance P pergi R kan tadi dia dah cakap. Diberi bahawa jarak dari P ke R diukur sepanjang adalah 2850. So kita tahu yang ni adalah 2580. Okay, 2580. So apa saya buat? Total distance saya sudah tahu. Tambah dengan 2580. Saya sudah dapat 3667.57, guys. So total distance saya dekat atas ni, distance saya padam dan saya tulis, saya akan dapat 3667.57. Itulah apa yang saya dapat. So kalau nak cari time tu macam mana, guys? Just bahagi saja. Bahagi dengan 710, saya akan dapat 5.17. Saya akan dapat. So 5.17 hours. Itulah saya punya jawapan, guys. Sudah habis, guys. Sudah habis. 5.17 hours. Itu saja soalan SPM tahun 2019. Settle dah. Macam tu je kita buat soalan bumi. So guys, korang nampak tak apa yang saya buat? How fast you can do this topic bumi. But one thing saya tahu, ramai daripada awak, apabila kamu tengok cara saya selesaikan soalan-soalan ni, kamu rasa macam, apa benda cikgu buat ni? Macam mana dapat tu? Macam mana dapat ni? Macam mana dapat tu? But then, you nampak tak? Ada tak jalan kira yang besar dalam sini? Satu saja formula kita gunakan. Itu pun untuk D. Cerita aeroplane. Itu saja formula. Speed equals distance over time. Yang lain semua cikgu buat dekat sini, just tengok pun sudah tahu dia punya jawapan dekat sana. So topik ni kamu boleh score markah penuh, guys. Markah penuh boleh score. Dalam masa yang paling singkat kamu boleh score. All you need to do is kamu kena faham betul-betul. Kamu memang kena faham betul-betul. Kalau kamu tak faham, kamu tak boleh buat. You panggil je lah nama ni sebagai teknik lah, itulah, inilah. 1,000 people have 1,000 techniques yang dia namakan sendiri. But then guys, it's all back to basics understanding. You faham ataupun tidak? Kalau you sudah faham, guys, you boleh buat sama macam saya. Tak payah lukis gambar. Tengok saja pun dalam you punya otak imagination awak, you sudah tahu apa maksud dia, apa yang dimaksudkan, macam mana nak buat benda ni, kamu semua dah tahu dah. Alright, let's do this. Sebab ramai pelajar tanya saya, cikgu macam mana nak buat soalan ni? Boleh tak cikgu tolong? Boleh tak cikgu ajar? Guys, I'm gonna do one bengkel untuk korang. Alright, very simple. Yang ni saya nak buat bengkel. Bengkel saya akan ada dalam dua bahasa. Saya nak buat pelajar bahasa Melayu tu, dia punya kategori lain. Pelajar DLP tu saya nak buat lain. Sebab dia punya arah semua saya akan confuse sikit. Term-term dia lain-lain sikit. So saya nak buat apa? Saya nak buat secara dua kumpulan. Satu untuk pelajar yang buat dalam BM, satu lagi adalah untuk pelajar yang buat dalam DLP. Kalau kamu nak join saya punya program bengkel khas untuk topik bumi saja, once kita sudah habis topik ni, saya sudah
habis ajar awak topik ni, kamu boleh score 12 markah dalam topik ni. That's the goal, that's the target yang saya nak set. Alright, sesiapa yang berminat, kamu boleh tekan link dekat bawah dan join saya punya bengkel guys. Kita punya target Bumi sebagai Sfera 12 markah kau tim. So kepada pelajar saya yang selalu tanya saya tentang topik Bumi, guys, saya sudah ada link dekat bawah. Tekan join saya punya bengkel, follow dia punya proses. So itu sahaja untuk topik Bumi. Saya akan jumpa kamu dalam video yang akan datang. Thank you, bye bye.